Untuk video eksklusif pada bulan Februari ni aku nak buat kita nak bincang ataupun kita borak sikit pasal jenis anime dan juga anime yang pernah keluar dekat Malaysia daripada dulu sampai yang terbaru untuk tahun ni. By the way, ni video kedua Roy untuk tahun ni, so jangan lupa subscribe Roy punya channel sebab nanti bulan 3 ada video baru, bulan 4, bulan 5 sampai bulan 12. Roy try betul buat sebulan sekali, tapi kalau ada macam event ataupun konten yang menarik, Roy akan cuba sediakanlah untuk bulan-bulan tertentu. Okay? Disclaimer, ini hanya pandangan Roy sahajalah. So maybe korang punya terjemahan dari segi generasi ataupun anime yang korang tengok dulu dengan sekarang tu berbeza, tapi Roy klasifikasikan sebagai generasi lah. Dan dalam video ni juga ada beberapa maklumat yang menarik yang Roy nak sampaikan dekat korang. So stay tune sampai penghujung video, okay? So jom kita tengok pada generasi pertama ada anime apa. So untuk generasi pertama, anime yang pernah keluar pada zaman 80-an, 90-an dulu, ataupun Roy nak klasifikasikan sebagai anime dalam bentuk 2D ataupun lukisan. So anime pertama yang pernah dikeluarkan adalah Keluang Man. Macam kita tahu sekarang, Keluang Man nak jadikan live action disebabkan inspirasi daripada Keluang Man masa pertama kali dia keluar tu lah, dan juga ada permintaan dan demand daripada penonton. Generasi muda sendiri pun tak sabar nak tengok live action macam mana Keluang Man tu dihasilkan. Yang masa Roy pergi diorang punya press conference untuk announce siapa pelakon dia, Roy rasa macam sambutan tu sangat menarik lah. And then diorang memang take serious untuk jadikan benda sebagai live action, dan harap benda tu tak terlalu teruk lah macam history kita sebelum. Sebab kalau benda tak jadi, Roy rasa macam sedih lah, sebab dia adalah anime pertama yang diinspirasikan daripada 2D punya animation kan. So Roy memang looking forward untuk keluar punya live action. Anime yang kedua untuk generasi pertama ni, Roy rasa agak nostalgia for me, sebab Roy tengok animasi ni masa Roy kecil. Roy berkesempatan lah untuk tengok animasi ni dekat TV, iaitu Kampung Boy. Dan tiga orang watak, Mat, Bo dengan Tak. Roy suka juga, Roy berbangga sebab dia merupakan komik jugalah. Dia buat lukisan kan daripada buku, and then dia jadikan animasi, dia gerakkan kepada 2D. Dan benda tu sedikit sebanyak mengajar Roy pasal kampung, makanan, culture. Dan satu episod tu yang kaya pergi kat kampung, macam diorang explore kampung tu. So Roy suka benda-benda tu, memang nampak umum, semua orang boleh tonton. Dan Roy faham kenapa orang dulu suka tengok Kampung Boy ni, sebab memang diorang boleh relate. Roy rasa kalau diorang buat animasi Kampung Boy ni jadi live action, benda tu mesti akan jadi menarik gila. Dan cost dia taklah terlalu tinggi sangat, sebab dia tak perlukan CGI yang terlalu hebat apa semua. Sebab yelah, kita boleh buat setting kat kampung. Cerita Kampung Boy pun taklah banyak menggunakan efek ke apa, tak lah. Sebab dia memang totally kehidupan sebenar. So benda tak perlu banyak CGI ataupun efek-efek yang pelik-pelik lah. Kan best juga kalau diorang buat live action pasal Kampung Boy ni. Dan contoh ketiga anime daripada generasi pertama, sebenarnya ada banyak lagi lah contoh, tapi Roy ambil 3 je lah. Yang ketiga adalah Anak-Anak Sidik. Kalau ada budak-budak yang tak kenal Anak-Anak Sidik ataupun yang cerita macam mana, Roy macam tak boleh brain lah. Sebab Roy percaya yang mak bapak, parents, diorang akan tunjukkan dekat anak-anak diorang yang muda-muda ni pasal animasi yang diorang tengok dulu-dulu. Macam ni lah Kampung Boy, Anak-Anak Sidik, Bola Kampung kan. So Roy harap budak-budak sekarang kenal animasi-animasi ni. Tapi berbeza sikit untuk Anak-Anak Sidik sebab dia fokuskan kepada sukan, iaitu badminton. Roy suka sebab itu kan based on the true story kan, Anak-Anak Sidik tu. Dan sampai sekarang pun masih ada dia punya sampai sekarang pun dia macam ada bunyi tugu kan yang diorang bahas untuk Anak Sidik. Orang boleh katakan generasi pertama untuk anime ni, dia memang kebanyakannya adalah 2D lah. Sebab first dulu tak ada bajet sangat. Yang kedua, teknologi tak semaju sekarang. So apa yang diorang ada dulu adalah teknologi untuk buat 2D. But it's okay lah. Okay, sebelum kita masuk ke generasi yang kedua, ada satu animasi lagi yang Roy tak letak dia sama ada specifically dekat generasi pertama atau generasi kedua. Roy letak kat tengah-tengah, iaitu Cerita Kacang. Cerita Kacang ni dulu pernah keluar dekat TV2, Roy tengok kat TV2. Dan Roy rasa itu macam the first animation yang diorang berani untuk buat 3D. Sebab kacang tu Roy tak rasa dia 2D, kacang tu 3D. Sebab korang nampak bentuk kacang tu macam ni kan. So benda tu menarik dan dah jadi ganu pula tiba. Jadi ganu. So animasi tu best lah, dia unik lah, dia lain daripada lain. Okay, sekarang kita pergi ke generasi kedua anime. Generasi kedua ni lah yang ramai orang buka mata pasal animasi Malaysia dan orang banyak bagi support. Of course, dekat generasi kedua ni kita ada Upin Ipin, kita ada Boboiboy dan juga Eji Lali. Ada banyak lagi contoh juga, tapi Roy nak ambil the big three lah untuk bagi example kan. For me, generasi kedua ni bermula apabila terlahirnya Upin Ipin, yes of course kan, the animasi 3D. Dan Roy boleh katakan generasi kedua ni adalah generasi yang dah start untuk mencantikkan dan memeranikan diri setiap syarikat-syarikat ni untuk menghasilkan animasi 3D yang betul-betul serius 3D lah. Macam Kacang tu, orang tak katalah dia tak serius, tapi kita nampaklah benda tu tak berapa nak perfect sangat. Sebab kita faham pada ketika itu Kacang punya sudut animasi tu dia tak
kemajuan teknologi tu tak ada, tapi diorang beranilah untuk buat 3D. It's okay lah, bagus lah. Tapi bila dah masuk ke generasi kedua ni, diorang dah ada teknologi, diorang dah ada ilmu, diorang dah ada macam betul-betul subjek untuk buat 3D. So bagus lah benda tu. Bermula dengan Upin Ipin dan mendapat satu fenomena apabila filem Upin Ipin game pengembaraan bermula. Setiap dari itu memang rasa animasi anime kat Malaysia ni memang dah meletup sebab ramai orang bagi tumpuan dekat situ. Sebab itu the first animation film kat Malaysia lah kan. Dan to be honest, waktu dia keluar tu, Roy tak berapa ingat lah masa. Rasa Roy tak tengok kat wayang, Roy tengok kat TV ke kat Astro situ lah. So cuba korang komen, korang tengok first filem anime geng pengembaraan bermula tu dekat mana? Kat wayang ataupun dekat TV atau kat Astro, kat mana? Cuba korang komen. Dan tak dinafikan animasi Upin Ipin tu bukan sahaja terkenal dekat Malaysia, tapi dekat Indonesia, dekat luar negara, dekat ASEAN lah basically kan. Dan pada tahun 2011-2012 macam tu keluar pula satu animasi baru, Boboiboy. Memang basically different gila dengan Upin Ipin. Upin Ipin pun dia more kepada nature, perkampungan, humanity, kemanusiaan, kejiranan. Tapi Boboiboy ni dia lebih kepada imajinasi budak-budak sebab ada kuasa, ada makhluk asing. So perbezaan antara Upin Ipin dengan Boboiboy ni bagus sebab dia tak jadi perbandingan antara dua animasi ni, sebab dua-dua ada tema yang berbeza. Dan animasi ketiga untuk generasi kedua ni adalah Agent Ali, yang memang totally dia punya tema pun berbeza dengan Upin Ipin dan Boboiboy, iaitu pasal penyiasatan, agent kan, misi rahsia. So Roy faham kenapa ketiga-tiga animasi ni mempunyai setiap peminat yang berbeza, sebab tiga-tiga pun ada tema yang berbeza lah. Ada orang suka Agent Ali tak suka Boboiboy, ada orang suka Boboiboy tak suka Agent Ali, ada orang suka Upin Ipin je tak suka pun Agent Ali dengan Boboiboy. Ada peminat-peminat yang berbeza. Cuma dekat sini Rotan korang banding-bandingkan macam ni lagi best, sebab orang dapat terlalu banyak komen-komen macam tu lah. Macam aku tak suka Agent Ali, aku tak suka Boboiboy. So what? And serta syarikat ni tak mempunyai teknologi yang sama, tak. Sebab tu diorang menghasilkan kualiti yang berbeza. Okay, sekarang Roy nak fokus kepada the main point kenapa Roy buat video ni, iaitu generasi yang ketiga. So setiap benda kena ada pelapis kan. So kita ada generasi pertama, generasi kedua dan sekarang ada generasi ketiga. Dah start dah generasi ketiga ni. So untuk generasi ketiga kita dah start dah. Kita ada beberapa teaser ataupun hint yang kita pernah dapat. Yang pertama ada In Kebangkitan Khalifah yang akan keluar dekat Durio Plus, ada Durio Plus. Yang kedua kita ada Makanya yang kita dah tengok Makanya season pertama, dan so nanti kita akan dapat makanan musim kedua. Dan yang ketiga kita ada Tiga Adiwira. So ketiga-tiga animasi ni makanan kita dah pernah nampak, dah pernah tengok. Tapi untuk Ilm Kebangkitan Khalifah dan juga Tiga Adiwira ni kita hanya tengok dia punya teaser je lah. Okay, ni Roy nak tekankan dekat sini. Roy dapat terlalu banyak komen dan juga DM lah. Ada beberapa orang DM yang katakan, kenapa Ilm Kebangkitan Khalifah dan juga Tiga Adiwira ni buruk sangat? Sekarang ke animasi dah maju ke? Anime dia kena maju ke? Teknologi maju ke? Dia macam ni. For me, setiap benda baru yang dia cuba keluar memang akan ada risiko untuk kualiti low. Korang kena faham benda tu. Dia macam tak keluar-keluar je terus cantik. Tidak. Walaupun anime ni dah maju. Sebab macam orang cakap dia, lain company, lain syarikat ada lain asset. So kita kena bagi orang peluang lah. Rasa yang paling dapat main kecamat adalah Tiga Adiwira. Orang kesian gila kat Tiga Adiwira tu. Dia baru keluar teaser, korang dah kecam baju. Tak baik lah. Jangan macam tu. Kita tengok dulu, kita support. Ya, kalau korang nak kata macam buruk sangat, korang bukan nak bandingkan ke atau nak ungkit, tak. Tapi kalau korang tengok Boboiboy, Agent Ali, Upin Ipin even, buruk juga dia punya animasi dulu. Dia tak keluar-keluar terus cantik, tidak. Diorang pun ada fasa yang kualiti low, kualiti rendah, tak sedetail sekarang. Korang kena faham lah benda tu. Cuba bagi diorang peluang. Cuba bagi Tiga Adiwira tu keluar dulu, bagi peluang. Dan Roy tengok dia punya animation tak ada terlalu buruk sangat. Ada je, banyak je scene ataupun part-part yang cantik, yang nampak detail dia. Okey, bukan tu je, ada banyak lagi animasi di antara generasi-generasi ni. Contohnya kita ada Didi and Friend, kita ada Dongeng Sang Kancil pada zaman dahulu. Sebab Roy tak nak tak spesifikasi diorang kat mana. Cuma perjalanan anime daripada generasi pertama ke generasi ketiga yang sekarang baru ni, ada banyak lagi anime. Okay, Roy nak cakap sikit pasal Dongeng Sang Kancil. Roy ada dapat info yang Dongeng Sang Kancil ni akan keluar dekat Netflix. Ya, Roy rasa ini video panjang gila. Roy tak tahu berapa minit dah. Okay, so thank you so much pada yang dah tonton sampai habis. So itulah, basically itulah generasi anime daripada 2D kepada 3D movie, dan sekarang pun ada pelapis untuk anime. So Roy ada soalan, dalam banyak-banyak anime daripada zaman daripada zaman first generation sampai sekarang yang terbaru ni, anime mana yang paling korang suka? Ataupun cuba korang listkan anime mana yang paling korang suka, daripada yang paling korang suka kepada yang korang rasa macam kurang ataupun korang tak pernah tengok, ataupun ada ke anime yang korang tak pernah tengok? Cuba korang komen kat bawah. Okay, so itu je lah. Thank you so much for watching sampai sekarang, sampai habis. Untuk video premium untuk bulan yang kedua ni. So kita berjumpa lagi pada bulan ketiga nanti, bulan March. Thank you so much for watching. Thank you so much. Jangan lupa like, share video ni kat kawan korang, dan juga subscribe kepada yang tak subscribe lagi.
aku dah lama gila. Orang dah lama gila tak cakap Empire ni sebab selalu cakap dekat phone, dekat TikTok kan. So, bye. Assalamualaikum.